sebelum pergi kepada latihan tu, sementara yang kawan awak ada yang lain belum masuk ke apa ke, saya nak terangkan sikit pasal penormalan pangkalan data tingkatan 4 ni. Data tingkatan 4. Apa ada lagi yang tak tu? Okey. Saya akan share screen. Kejap Batrisha, Christina pukul 12.45 ingatkan saya. Nanti awak boleh sambung awak punya presentation. Ni saya nak terangkan sikit kalau sempat. Okey, nampak semuanya? Okey, nampak untuk macam mana boleh besarkan enter full screen. Okey, sekarang ni nampak tak? Nampak tak tadi saya punya screen? Alah, awak ni pun tulis komen dekat sini. Impact Ahmad baru masuk. Nampak. Okey, Impact Ahmad. Okey. So saya nak full screen kan biar senang nanti awak nak tu. Okey, so ini adalah proses penormalan data. Proses penormalan data. Proses penormalan data tu biasa dia sehingga 3NF. Dia akan start bermula daripada 0NF. 0NF, 1NF, 2NF dan 3NF. Ada 4 kali proses penormalan. Daripada jadual yang tak ternormal, kalau 0NF tu adalah 0NF, zero normalization maksudnya tak ternormal. Okay, jadual 0NF ni boleh berfungsi tetapi akan menyebabkan penyimpanan data lewah, data duplikat lah, data lewah lah, data tak atomik lah, and then tak ada berterabur semuanya, tak ada key, primary key. Dia boleh simpan tapi dia simpan secara tak sistematik. Itu adalah 0NF. Dan jadual 0NF, 0NF tidak sesuai dilaksanakan dalam sistem pangkalan data. Which is kita kan dah anggap sistem pangkalan data tu perfect, cantik, dah sistematik, sangat okey. So memang tak sesuai lah kalau 0NF tu you nak labelkan dia as a pangkalan data punya sistem. Alright. So kat sini juga dalam tajuk bab 4 ni, bab 2 tingkatan 4 ni, you ada belajar skema hubungan yang you ada tulis nama jadual-jadual, ada KP, lepas tu ada nama attribute, ada KP, itu adalah skema hubungan. And then semalam ada juga siapa terangkan pasal entity, Batrisha, entity, attribute tu, mesti besar tu. Nampak tak dekat sini gambar aja hubungan entity. Walaupun dia buat nota macam ini, entity tetap kena capital letter. Lepas tu ada ERD. ERD tu adalah gambar raja. ERD entity relationship diagram. ERD penormalan daripada 0NF, 1NF, 2NF dan 3NF. Okey, contoh jadual 0NF adalah seperti dalam raja 2.38 dan banyak duplikasi. So kalau 0NF ni dia duplikat, data duplikat. Nama Jinghao ada lagi. Lepas tu ada lagi kat bawah, ada lagi Jinghao. Lepas tu kalau lepas tu ada lagi kalau banyak duplikasi data. Such as ID murid, nama murid, nombor telefon, pinjaman, semua kat dalam situ dia ada duplikasi data. Okey. So perhatikan juga bahawa laju-laju dalam 0NF adalah tidak atomik. So tidak atomik kerana terdapat gabungan atribut yang membentuk satu laju. Jadual buku mengandungi gabungan laju-laju. Mana jadual ni tak nampak pula ni. Jadual dekat dalam situ. Oleh sebab itu sebuah jadual baru perlu disemak. So kalau dah 0NF tu jadual berterabur semua cacat mebar tu, you have to buat penormalan dengan kepada 1NF. So sebelum penormalan 0NF ni nampak ni. Ada duplication data ID murid 125007. Berapa kali dia berulang kat situ? ID murid 125096. Berapa kali dia berulang kat situ? Lepas tu dah ada ID murid berulang, of course lah nama dia pun akan berulang. So ini adalah banyak duplikasi ataupun atribut yang sama. So semalam dicakap, saya tanya apa maksud, apa fungsi penormalan. Penormalan adalah satu kaedah strategi. You analyse jadual, you analisis jadual-jadual berasaskan atribut kunci. So you define dia, satu grupkan dia, patternkan. Kan kita belajar pemikiran computational dia ada, first dia ada decomposition, kedua dia ada pattern recognition,
Pattern recognition adalah pattern kan. So you nak pattern kan dekat dalam jadual yang besar. Big jadual table tu you nak pattern kan mana attribute kunci as a attribute mana yang you boleh groupingkan sekali. So penormalan adalah kaedah ini. Untuk you categorizekan, untuk you groupingkan jadual-jadual tu based on dia punya primary key ataupun dan kebergantungan fungsi. Okey, tujuan apa? Tujuan untuk mengurangkan duplikasi data dalam pangkalan data. So kita dah anggap dia adalah sistem pangkalan data, mestilah tak ada duplikasi data. Duplikasi data ni berlaku bila tak ada sistem. Buat secara manual, ada file banyak ke apa ke. So tak sesuai lah you nak labelkan dia sistem pangkalan data kalau dia ada data duplikat ni. So penormalan pada kebiasaannya akan pecahkan. Okey, dia akan pecahkan jadual kosong NF kepada 2 atau lebih jadual-jadual. At least dia ada 2 lah. 1 NF dan 2 NF. Kalau dia tak dapat pergi 3 NF, dia akan ada 2. 1 NF, 2 NF. Tapi dia start daripada 0. 0 NF, 1 NF, 2 NF. Dan jadual yang sudah ternormal. Okey, macam mana you nak buat penormalan? You kena start daripada kosong NF. Soalan ini soalan favorite SPM tau. Memang akan masuk dalam SPM. So make sure you focus on this topic. Mulakan dari kosong NF. Okay. Tengok ni. Buku pinjaman. Hui. Campur semuanya sekali. Buku pun kat situ. Murid pun kat situ. Tarikh pinjam kat situ. Tarikh hantar kat situ. Ini jadual apa sebenarnya? Okay. So ini adalah jadual pinjaman sebenarnya. Okay, kat pinjaman tu ada apa? Pecahkan nanti jadual buku, jadual murid, jadual pinjaman yang mana ada atribut tarikh pinjam dan tarikh hantar. So ini kosong NF tak buat apa-apa lagi. Okay, dia akan buat kepada, ni adalah siap dah ni. Dah siap kosong NF kepada jadual hubungan 3NF. Dia dah buka jadual pinjaman. Semua adalah pergantungan penuh. Tarikh hantar dan tarikh pinjam memang bergantung kepada ID dan kod murid. Jadual buku, dia tak tunjukkan pula proses 1NF macam mana. Tapi 1NF you kena buka dulu. Buka kunci primary dulu. 2NF you asingkan. Okay, jangan ada kebergantungan data separa, pastikan data penuh. Dan 3NF you buka sampai nombor telefon. Sebab sini ada transitif, kebergantungan transitif dekat sini. Alright. Okay, penormalan dilakukan secara sistematik. So you kena ikut flow. You tak boleh daripada kosong NF terus kepada 3NF. You tak akan dapat markah kepada tukarkan ONF, kosong NF kepada 1NF, 1NF kepada 2NF. You hilang markah kat situ kalau you terus buat kepada 3NF. Okay, biasa kalau dia akan kasih you dalam exam, kasih satu contoh jadual kosong NF macam ni. Alright. So bila you dapat satu jadual besar macam gini, apa yang you kena buat? You kena secara berperingkat. Step by step. Okay, dalam SPM you kena buat sendiri. Tukarkan skema hubungan kosong NF kepada 1NF. Step 1. Okay, tukarkan skema hubungan kosong NF kepada 1NF. Then you buat apa dia? Buatlah table bawah dia. Dan buat skema hubungan. Dah buat, biasa buat table juga dulu. Buat table, lepas tu buat skema hubungan. Cikgu, skema hubungan yang mana? Skema hubungan tu yang you buat type yang tu you tulis lah tu. Pinjaman. You type pinjaman. Lepas tu ada ID buku, KP, KA. Itu adalah skema hubungan. Okay, lepas tu tukarkan skema hubungan 1 kepada 2NF. Sebab 1NF tu ada kebergantungan fungsi separa. Dia tak nak. Kalau dia nak fungsi penuh je. Buat table satu-satu. So jadi 2NF. And then dah ada 2NF, ada juga atribut yang dirasakan sebenarnya itu adalah atribut unik. Okay, tapi dia tak jadi atribut kunci primer. So you kena buka lagi satu table 2NF kepada 3NF. Settle lah, dapat full mark kalau you buat macam gini semuanya. Better you extrakan, means kalau diminta skema hubungan, you sediakan table yang you sediakan skema hubungan sekali. Baru nampak. Okay. Skema hubungan kosong NF kepada 1NF. Objektif penukaran adalah untuk memastikan laju adalah atomik. So dia tak nak ada duplikat data. Tujuan dia untuk kepada 1NF dan mempunyai kunci primer. So masing-masing kena ada kunci primer. So jadual ni macam gini. Kunci primer dia detect dulu kunci primer mana. Okay.
Kunci primer adalah kod buku. Kunci primer lagi adalah ID murid. Okey, berdasarkan inilah dia punya skema hubungan ni. Ni yang saya cakap ni, nama entiti ni, murid ni, contoh ni attribute. Contoh sini skema hubungan ni, buku pinjaman, kod buku KP. Nama buku pengarang ID murid KP. Tapi dia tetap buat satu saja buku pinjaman punya jadual. Ini adalah satu NF. Dia tak pecahkan lagi. Dia satu NF. Okay, satu NF kepada 2NF. Tukarkan skema hubungan satu NF kepada 2NF. Sebab dia nak hapuskan apa untuk 2NF? Hapuskan delete fungsi separa. Tak mahu fungsi separa. Yang tak berkaitan asing. Kau rumah kau sana. Rumah aku kat sini je. Jangan sibuk-sibuk campur. Itu adalah kepada 2NF. 2NF kat sini. Okay, dibuka apa kat sini? Kejap. Ini satu NF. Satu NF. Mana ini? Mana dia punya skema hubungan 2NF? Ni murid, telefon. Dia buka. Murid lain skema hubungan, telefon bimbit. Ini dia buka 3NF ni. Mana cikgu ni punya ni? Okey, lepas tu 2NF kepada 3NF patutnya ada. Lepas tu barulah buat asal kepada yang macam nombor telefon tu keluar ni. Barulah kepada 3NF. Ada buka lagi satu attribute telefon, entity telefon buatnya. No, dia bukan, dia buat table, bukan table. Bukan saya sebut dia jadi bertukar pada entity, no, bukan. Dia adalah attribute juga, tapi attribute tu kita anggap sebagai attribute kunci. Nombor telefon bimbit kat situ. Okay. So, ni je lah penormalan 1NF, 2NF, 3NF. Okay. Alright? Faham tak? 12.45. Okey, dah 12 kan? 12.45, 12.46. So, saya akan pas kepada kumpulan 2 untuk buat latihan penormalan. Okey, silakan. Kumpulan 2. Cikgu, saya sharekan link. Yes. Tak clear Batisha. Sangkut-sangkut. Ya ke? Ni okey. Bila ya ke tu okey. Okey, so Batisha, share screen dekat sini. Main tu adalah share screen dekat sini. Dan kawan-kawan yang lain masuk quizzes. Baiklah. Kawan-kawan lain masuk quizzes tu. Sebab saya akan tengok daripada sini. Saya malas nak join quizzes awak. Hai Anik. Baru saya perasan Anik ada di sini. Anik tengah hari muncul lah dia. Pagi hilang lah dia. Imran Ahmad okey ada. Imran Ahmad ada je. Havi pun ada. Kalau Jing Hao, Sherry pun ada. Batusha share screen awak punya main screen kat sini sebelum you start. Sekejap. Sekejap. Nampak tak? Nampak. Tapi kan cikgu, saya tak tahu macam mana nak monitor macam Anik buat hari tu. You sekarang guna apa ni? Saya guna iPad saya. Okay, so you buat view tu. Dah masuk dah you punya main tu. Start. Saya nak kena tekan apa? You start live quiz, start quiz tu. Start live tu. Yang challenge friends ni ke? Bukan, you yang buat kan ini kan, quiz ni kan? Okay, yes. klik close dulu ni. Close. Okay, yang lain semua geng-geng dah masuk belum?
Saya sangat tidak berpengalaman. You invite collaborator saya boleh tak? Saya yang tolong handlekan yang ini. Nak buat tu pula. Buat sharing tu. Ni ada collaboration titik sebelah tulis tu, ada sebelah recycle bin tu, ada sharing 3 titik tu. Pergi klik situ sekejap. Oh tu share dekat situ Main punya soalan tu close. Okay, pergi klik kat bab 2 pangkalan ni. Dia keluar itulah. Keluar yang ini je. Tak nampak. Tapi kawan-kawan awak dah start ke tu? Tak boleh nak tengok cikgu sebab saya tak rasa dia live. Ini quizzes ke apa ni? Quizzes Quizzes. Kawan awak dah masuk belum semuanya? Siapa problem ada okey tak? Semua masuk? Boleh jawab tak rakan-rakanku? Sekejap saya try. Alright. Awak stop sharing. Okay. 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 No, not this one. Dashboard. Okay. Join ni. Dapat tak masuk ni? Share link. Okay, semua masuk quizzes tu. Okay, Imran good. Dah masuk dah. Okay. Ini soalan daripada grup 2. Yashini, okay. Imran, Yashini, Divya, okay. Okay, masuk dulu. Ini makin stres nampak macam ni. Boleh lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 6. Cepat lagi. Yang lain baru masuk. Cepat. Ini patut Batisha kena promote ni. Okay. Batisha handle lah. Okay, Havi, Kahlok, Anik. 9 orang dah. 9, 10, 11, 12. 3 orang tu tahu kawan awak tahu soalan awak Batisha. Ke awak je yang tahu? Bat je yang tahu cikgu. Saya tak tahu. Saya dah boleh masuk, Arni boleh masuk. Kis dengan Arni boleh masuk join sekali. Baiklah. Okay, join sekali. Ulang kaji sekali ni. 10 orang ke? Imran Nazaruddin ni masalah. Tak datang. Kalau nanti saya tanya dia, saya mesej mak dia ni. Cikgu, tapi soalan semua simple je cikgu. Tak apa, saya ada sediakan soalan lagi untuk kamu semua nanti. Alright. Jangan 90 soalan. Tak. Ni sikitnya. Ni 16 je. Bawah 20. Okay. Kata nak ulang kaji memanglah kena kau-kaunya, hardcore-nya. Kristina dah masuk. Alright. Dah Ini Batisha tak payah masuk lah. Betul. So semua dah masuk Semua dah masuk. Saya rasa semua dah masuk kot.
Dah cikgu, cukup 12 orang. Okey, so saya akan mulakan. 3, 2, Anik apa dia 2? 3, 2, 1, go. Imran Nazaruddin. Ni message Imran Nazaruddin suruh dia masuk quizzes tu, link tu. Ni pula ni suami Batisha. Batisha guide Imran Nazaruddin baru masuk. Okay. Cikgu, saya dah masuk dah. Oh, dah masuk. Adalah cikgu nama dia. Oh. Muhammad Imran tu dia. Wow. Divya.
What happened, Anik? Divya dah siap Divya, Havi, Yashini dah siap. Ani dah siap. Ayam ni siapa ayam ni? Mesti Shenwi ni agaknya. Kalau okey ke kalau? Jinghao dah siap. Kalau tak siap. Mesti susah ni dah nak last ni. Siapkan Cepat saya tunggu ni. Kalok siapkan. Kalok, Shenwi. Anik dah siap. Christina dah siap. Jinghao dah siap. Amni dah siap. Batu Syah nanti bentang awak punya soalan Sharekan awak punya soalan apa dia. Kalok dah siap belum ni Kalok ni? Susah cikgu tak masuk semalam. Itulah semalam hancur tak masuk semalam. So apa? So tak masuk kelas semalam. I bantai a few but still got it correct. So yeah. Was it difficult? Yes. I'm last. Hentam aja. Hentam aja.
Ayo, hentam mestilah kena betul. Lain kali jangan ponteng kelas. No, ni tak dapat jawab, banyak salah ni. Kenapa salah banyak tu? Habi hentam semua betul. Habi mana ada hentam. Habi dia tinggi markah dia ni. Ha. Ini okey 16230. CP je dia dengan Divya. Divya 16250, dia 230. Lepas tu Yashini. Muhammad Imran. Ha. Muhammad Imran Nazaruddin ni semalam tu masuk kelas dia boleh motongnya ni ha. Ni yang present. Like some got wrong. Isi tempat kosong tu nak tembak pun tak boleh. Isi tempat kosong nak tembak tak boleh. Macam mana soalannya tu? Kita tanya Batrisha pula yang jawab nanti sekejap lagi. Dah siap ke belum masing-masing ni? Cikgu nak saya present sekarang ke? Dah habis ke belum? Shenwi dah surrender ke apa ni? Shenwi dah surrender belum? Shenwi hilang ke apa ni? Ya, dia dah surrender dah, give up. Tengok. Ya, aku cekik orang dengan. Okay, Sama cikgu. Sebab dia tak masuk kelas. Wah, kalau dia masuk kelas malam okey dah. Okey, end kan. Game kita tengok siapa yang menang. Yeay! Divya lagi sekali. Havi dan Jashi. Congratulations. Yeay. Wah, kita tengok semuanya. Betul semua. Serius lah Divya betul semua ke? Havi pun betul semua. Hentam je boleh betul semua. Yashi, okey. Sampai ke Yashini, semua all correct. Cuma masa je dia orang, okey? Alright. Apa soalannya ni? Susah ke senang? Pantau prestasi sistem pangkalan data, membuat penalaan dan mengubah sistem pangkalan data apabila perlu berkaitan dengan fasa. Oh, susah juga soalan. Susah ke? Aduh. Tapi tu saya bagi choice. Betul. Ini senang. Kejap. Yang ini soalan nombor 1. Terangkanlah Batrisha. Saya dah share dah ni. Cikgu nak tengok macam tu. Terangkan. Macam saya cakap semalam, data tu dia fakta mentah lah. Dia macam data tu fakta mentah. Yang betul yang dengar awak cakap semalam sampai nombor 5. Yang tak ada kat semalam pun boleh dengar. Ani, cuba Ani sikit tu. Dia boleh jawab apa? Tak ingat. I don't know. Tak ingat. Gila Ani ni. Jingau, fakta maklumat. Maklumat lain lah. Data, maklumat ni tak masuk ni belajar semalam saya cakap. Siapa yang tak faham tanya apa beza data dengan maklumat. Maklumat boleh dicampurkan data. Attribute dia lagi. Aduh. Christina tak ada. Cakap semalam kau main macam detail sangatnya. Christina nak cekik ni. Kalau okey. Cuma dia kena perhatikan satu-satu soalan. Dia tak boleh laju-laju, tak boleh rushing. Ya. Apa? Anik ni kenapa? Anik, jawapan apa ni? Anik, aku dah betul. Siapa yang ni? Sayang ke apa ni? Ni lagilah, Shenwi ni. Berapa apa lagi tak ada apa jawapan. Impian nama, fakta nama dia macam itu. Ini awak tinggal tempat kosong ke ada apa ni? Oh, tinggal tempat kosong. Dia orang tak melalut apa-apa semuanya. Fakta mentah. Ingat tu, data merupakan himpunan fakta mentah. Raw data. Please raw data. Ingat. Okey, berikut merupakan data kecuali sekolah SMK Bintang Selatan. Okey. Oh, ini ada option Okey. Okey, ini banyak betul. Ini apa ni? Dia kutub.
Dikutip. Dikutip. Data dikutip, disimpan, diproses, jadikan makluman. Okey, kat sini dia orang faham pula tapi dah terlajak soalan nombor 1 dah terlepas. So miss lah kat situ kan. Alright. So soalan nombor 3. Ini macam TP rendah lah ni. 1, 2 punya TP lah ni. Ini sistem perprosesan. Ini senang je soalan ni. Sistem perprosesan manual file dengan pangkalan data. Okey, ini bukannya level saya nak bagi soalan macam gini ni. Kejap lagi saya nak bagi level saya punya soalan. Kunci primer soalan senang je ni pun Sebab tu saya cakap simple. Ni pantau prestasi sistem pangkalan data membuat pendanaan dan pengubah suai. Okey, ini je lah satu, yang tu yang lain tu biasa je, basic ni. Okey. Alright. Congratulations untuk Divya, Havi dan Yashini sampai Muhammad Imran ni saya boleh terima sampai 1 sampai 5. Yang nombor 6 sampai seterusnya saya tak boleh terima, macam mana ni? Okay, so saya nak bagi awak yang quiz yang betul-betul punya soalan. Ini Sherry dah apa? Dah give up. Soalan macam gitu pun nak give up benda. Jangan nampak macam mana ternampak ni. Tutup dulu, stop. Okay cikgu, saya dah hafal 2 jawapan. Dah boleh dah. Dah nampak 2 jawapan dah tu. Aduh, ibu jawapan yang mana nampak. Awak tak tahu ada 100 soalan. Cikgu jangan bawa main je. Tak, 90 cikgu. Tak. Ini sikit je lah. Ini soalan sampai 12 je pun Okay. Stand by. Sebab awak dah nampak tadi, soalan nombor 1, 2 mesti dah cepat. Okay, saya sharekan. Ini last, sebenarnya kita habis awal. Buat betul-betul, lepas tu kita habis. Ini semua kena join. Okay, continue. Penormalan. Masuk. Start. Masuk ni. Join myquiz.com 432609. Share. Nak ke I sharekan dekat dalam ni? Okay, sorry. I kena sharekan kat sini. Tak. Okay. Okay, sekarang ni semua masuk. Sherry pun kena masuk juga. Dah tak tahu kena buat tahu juga. Kena test awak punya IQ juga. Sherry masuk, Anik masuk, semuanya masuk. Ini nak ulang kaji. Kalau tak bila lagi awak nak ulang kaji. Awak nak buat sendiri memang tak lah. Ni ada yang nama ni. Ni siapalah ni letak nama macam gitu. Letak atas tu je macam gitu tu. Jiashi, Christina Hamilton. Okay, siapa lagi? Cepat masuk. Nama saya Jing Hao, yes. Ni macam suspicious sikit ni. Siapa ni? Tak nak letak nama sebenar ni. Mesti dia tak nak buat betul-betul ni. Buat betul-betul soalan dia dah 12 orang. Berapa lagi ni? 13, jangan gitu cuk. Siapa pula yang guna nick ni macam gini ni? Okay, 13. Ada lagi tak? Gunalah nama betul-betul. Okay. Washu tak masuk-masuk. Dah 2 minggu tak masuk dah Washu. Okay. Aiman tak masuk. 13, 14, 15. Okay, cukup dah ni. Alright. Take a break kejap. Bernafas kejap 2 saat. Okay, 3, 2. Ni buat betul-betul tau. Minggu depan dah nak masuk bab lain pula. Minggu depan cuti. Minggu lagi 1. 3, 2, 1, action! Soalan 1, 2 boleh lah. Belagak semua dah hafal jawapan. Tak apa-apalah awak jawab agaknya ni. Teng.
Ha 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 ha, ni siapa ni naik pula ni, ha 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 ha. Go 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 go. Apa banyak salah tu? Soalan pusing-pusing je ni. 12 soalan je. Ni saya cekik ni kan banyak salah ni ya. Ini 12 soalan je. Tengok betul-betul. Wow, Christina. Siapa yang salah teng tu? Kenapa teruk sangat ni? Cikgu, soalan cikgu susah lah cikgu. Tak susah, senang je kalau faham tu betul. Dia kalau tak susah pun dia, kan dia ada timer, so dia membuatkan saya terburu-buru. Yes, panic. Wah. Go 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 go. Christina, yang sini. Christina, yang sini. Ha 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 ni siapa? Wah. Cepat-cepat go go Christina. Teng. Salah lah tu. Wah, Jessie. Wah.
Wah, Imran. Muhammad Imran. Jangan gitu ni siapa ni? Jangan gitu Cok. Ke siapa? Wah, Kristina. Habi. Kita tengok ni. Jangan Dah gitu. siap. Siapa ni yang jangan gitu ni nak sipil-sipil nak lawan Kris ni? Itulah. Tapi masalahnya jangan gitu Siapa ni ni? siapa? Jangan gitu siapa ni? Jangan gitu. Rasanya ni Anik kot. Ani ya? Syah Henry. Syairi ya? Jangan gitu Cuk. Apa Ani dah masalahnya? ada kat bawah nama. Tinggal dia je dah settlekan ni ha. Yashi dah habis. Lama pula sekali ni. Jangan gitu ni. Jangan gitu Cuk. Dah cepatlah yang lagi satu ni aduh. Dia ada lagi satu soalan ke apa soalan dia tak buat ni? Satu soalan rasanya ni. Dah. Settle. Okay. So, kita dapat pemenang baru. Kristina. Jangan gitu Cuk tu siapa? Havi lagi sekali. Yang ketiga. Yang jangan gitu tu siapa tu? Syah Henry, cikgu. Syah Henry. Uyo, tadi dah give up tu menang dapat nombor 2. Okay, good. So, soalan tadi susah ke senang? Entah apa masalah saya soalan yang ini pula saya boleh jawab. Soalan Patricia tadi senang je, apa masalah saya? Okay. Soalan ni dia macam lagi complicated sikit lah sebab awak nak baca satu-satu kan semuanya kan. Okay, kita tengok satu-satu sebab soalan ni pun memang banyak soalan yang akan keluar untuk awak faham betul-betul konsep penormalan tu. Okay. Ini dah ada nota dah sekali. Kosong, NF. Okay, penormalan data dia ada 4 peringkat kan? 4. Daripada kosong, 1, 2, 3. Ada 4 peringkat. Kosong NF, saya ulang lagi sekali. Data adalah tak atomik dan tak ada kebergantungan fungsi apa-apa pun semua tak ada lagi. Itu adalah kosong NF. 1 NF adalah data tu atomik. Dia cari kunci primer dan dia kebergantungan fungsi. Dia ada kebergantungan fungsi. Itu ciri-ciri untuk 1 NF. 2NF dia ada 1NF, dia dah sampai 1NF, dah label tu dia dah habis dah, label 1NF, and then dia ada kebergantungan kunci separa tu yang kita akan tukar kepada kebergantungan fungsi penuh dan dia akan ada muncullah kunci asing sebab kita dah buat kunci penuh kat situ. And then 3NF tu dia mestilah dah capai 2NF, dia ada kunci transitif. Soalan 1. Soalan 2. Data yang dikumpulkan dalam jadual yang tidak disimpan secara atomik mestilah kosong NF. Data tak atomik, yang lain dah atomik. Okay? Dalam jadual tidak disimpan. Okay. Nombor 3. Semua fungsi separa telah dijadikan kepada fungsi penuh. Dia dah full lah terus. Itu adalah 2NF. 1NF dia masih belum ada fungsi penuh. 2NF tu dia dah jadi fungsi penuh, dah buat table asing-asing. Saya ulang lagi, dia dah buat table asing-asing. Fungsi penuh. Okay, patut 1, 2, 3, soalan nombor 3 tu betul lah semuanya. Fungsi transitif, bila dia dah sebutkan fungsi transitif, mestilah dia bentuk normal yang ke-3, 3NF. Kalau sebut transitif dia tu, zup tekan 3NF. Mesti pastikan telah mencapai bentuk normal yang kedua sebelum nak pergi normal kedua. Selepas dah sampai normal kedua, mesti dah pergi ke normal ketiga. Soalan ni logik, soalan logik je. Mesti pastikan telah sampai bentuk normal kedua. Habis awak pergi ke peringkat normal, apa ni? Tidak normal balik semula lagi. Mestilah pergi ke bentuk normal ketiga. Lepas 2 kan 3. Kena pasti semua jenis kebergantungan fungsi bagi setiap atribut dalam jadual. Okey, peringkat penormalan yang ke berapa ni? Untuk kenal pasti dulu. Kan daripada jadual besar, kita identify dulu mana jadual-jadual dan atribut kunci. Itu adalah untuk dapatkan bentuk normal yang pertama. Wujudkan kunci asing. Asingkan atribut fungsi separa.
ke dalam jadual baru. Maksudnya atribut fungsi separa ke dalam. Saya rasa awak confuse soalan macam gini kot. Ayat-ayat panjang macam gini kot. Asingkan atribut fungsi separa ke dalam jadual baru. Maksudnya dia tak nak ada fungsi separa. Dia nak fungsi penuh kat sini ayat ni. Tapi susunan ayat ni agak juga. So kalau fungsi penuh dia adalah jadual kedua. 8. Terdapat atribut yang bergantung kepada sebahagian kunci. Okey, ini adalah sebahagian kunci adalah fungsi separa. So dia adalah dalam bentuk jadual pertama. Dia ada separa kat sini. Murid ID bla 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 bla, pilih peringkat penormalan bagi skema hubungan ini. Sebab dia dah ada ID murid dan dia ada juga ID buku di sini. Yang mana ini kita kalau kita buka jadual kedua dia dah tak ada macam gini dah. So ini adalah mana ni? Bentuk normal tidak normal patut. Ini pun confuse juga saya rasa soalan ni. Sebab mungkin, bukan betul lah. Ini mungkin jadi 1NF juga. Mesti ada ramai jawab 1NF ni saya rasa. No. Tak boleh 1NF sebab dia tak gariskan KP. Nampak tak? Dia tak gariskan ID sebagai KP. Kalau dah 1NF dia dah ada ID, buka KP. Yang ini KP. Dah kenal pasti kunci primer. Tapi ini tak ada lagi kenal pasti kunci primer. So dia adalah bentuk normal. Tak apa kalau dalam exam kau ada masa nak fikir. Ni dah buka macam gini barulah nampak. Ini adalah bentuk normal yang kedua. Dah buka satu-satu. Okey. Ini adalah dia dah sampai mana ni? ID buku, pinjam, murid, kelas. Dia dah buka pinjam, dia dah buka ada kunci asing semuanya. Then dia buku ID, buku peringkat penerbangan bagi skema hubungan ni. Okey, ini adalah bentuk yang ketiga. Dah siap semuanya, dah cantik dah. Dia tak ada nombor telefon. 1NF Dr. ID. Oh, nak kena baca soalan ni. Alright, so good. Siapa yang congratulations, siapa yang berjaya top 3, top 5 tadi. Ada apa-apa lagi tak Batisha? Tak ada dah, tu je lah. Sherry dengan Havi. So untuk minggu depan kita cuti, sambung buat kerja khusus awak. Fasa 3, 4, 5 dan minggu next lepas cuti kita ada kumpulan ketiga. Kita akan ulang kaji tajuk yang ketiga iaitu tajuk apa? Pengatur cara berasaskan web ke? Kumpulan siapa? Jinghao Kumpulan Kahlok Jinghao tak silap saya. Interaksi. Oh, interaksi. Okey, interaksi komputer. So kita akan ulang kaji yang ketiga punya bab interaksi komputer dan manusia. So ini saya harap dua kumpulan yang dah lepas ni dia dah cover dah ulang kaji awak, sebab tu jangan tak masuk kelas. Bila tak masuk kelas awak dah rugi tak ulang kaji. Okey, so kita dah habis bab 1 ulang kaji dan kita dah habis bab 2 ulang kaji tingkatan 4 untuk SPM. Next, lepas cuti kita akan ulang kaji bab 3 dan seterusnya seminggu tu esoknya saya akan macam buat latihan lagi macam gini. Dan lepas dah habis sesi ni kita akan terus kepada teknik menjawab soalan SPM. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi saya habiskan awal hari ni. Thank you masuk kelas hari ni. Jangan sampai saya cari awak masuk kalau waktu kelas. Okay? Sebab awak tahun ni je belajar. Tahun depan awak dah tak belajar lagi dah. Dah tak jadi student saya lagi dah. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Good luck. Selamat buat kerja khusus. Bye-bye. Thank you cikgu. Thank you, Bye-bye. cikgu. Bye cikgu. Bye. Thank you, cikgu.